Topik pada hari ini ialah peranan wanita-wanita bangsawan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Peranan wanita dalam dunia ini amat dihargai. Golongan wanita bangsawan dalam sejarah Kesultanan Melayu Melaka juga memainkan peranan yang penting pada masa itu. Golongan wanita bangsawan terdiri daripada kerabat raja, pedagang dan saudagar. Wanita bangsawan dikategorikan sebagai golongan atasan. Dalam Kesultanan Melayu Melaka, permaisuri raja mestilah daripada golongan bangsawan. Anak yang lahir daripada perkahwinan ini dinamakan anak gahara. Kalau anak lelaki, ia berhak untuk menaiki takhta kerajaan. Wanita bangsawan juga terdiri daripada wanita bangsawan atasan dan bawaan. Wanita bangsawan yang berkahwin dengan kerabat raja dinaik taraf dalam kedudukan sosialnya, iaitu sebagai golongan wanita bangsawan atasan, seperti Tun Fatimah dan Tun Teja. Wanita bangsawan pada dalam sejarah Kesultanan Melayu Melaka berperanan sebagai alat kepentingan politik. Buktinya, Tun Kudu dijadikan sebagai alat kepentingan politik. Tun Kudu dikorbankan untuk memenuhi kehendak keluarga dan kepentingan politiknya. Sultan Muzaffar Shah, iaitu suami Tun Kudu, menceraikan Tun Kudu demi diperistirikan oleh bendahara Seri Nara Diraja yang begitu tua untuk mendamaikan bendahara tersebut dengan paduka raja Tun Perak. Akibat ini, Tun Kudu turun darjatnya dan juga terpaksa menjadi isteri kepada seorang suami yang sudah lanjut usianya. Peristiwa ini juga menyelesaikan krisis politik di Melaka, iaitu Tun Perak dilantik sebagai bendahara oleh baginda selepas Tun Kudu berkahwin dengan Seri Nara Diraja. Dengan ini juga Tun Perak mendapat kuasa di Melaka, iaitu abang kepada Tun Kudu. Rumusnya, dalam peristiwa ini, Tun Kudu dikorbankan untuk memenuhi kehendak ahli keluarganya dalam politik pada masa itu. Selanjutnya, golongan bangsa wanita juga dijadikan sebagai alat menebus kesalahan. Dalam aspek ini, Tun Teja, iaitu anak bendahara Pahang Seri Amar Bangsa Diraja dan merupakan tunangan kepada Sultan Abdul Jalil, menjadi mangsa keraksuan Sultan Mahmud Shah yang ingin memiliki isteri yang begitu cantik. Baginda menawarkan hadiah yang lumayan kepada sesiapa yang berjaya membawa lari Tun Teja. Oleh itu, Hang Nadim yang ingin menebus kesalahannya terhadap Sultan menerima tanggungjawab untuk melarikan Tun Teja. Tun Teja merupakan wanita yang setia kepada tunangannya. Oleh itu, beliau marah dengan Hang Nadim kerana beliau bercinta dengan tunangannya Sultan Pahang. Namun dengan tipu muslihat oleh Hang Nadim yang menggunakan ubah guna-guna, beliau akhirnya mengikut Hang Nadim ke Melaka dan berkahwin dengan Sultan Mahmud tanpa rela hatinya. Tegasnya, wanita juga boleh dijadikan sebagai bahan penebus kesalahan seseorang kepada rajanya. Akhirnya, wanita bangsawan Kesultanan Melayu Melaka dijadikan sebagai alat pemuas nafsu. Contohnya, Tun Fatimah dipaksa berkahwin untuk memuaskan nafsu lelaki dengan Sultan Mahmud Shah yang sangat diminatinya. Sultan Mahmud Shah menggunakan kuasa baginda untuk membunuh suami Tun Fatimah, iaitu Tun Ali, dan ahli keluarganya yang lain untuk merampas Tun Fatimah. Tun Fatimah yang dipaksakan untuk menjadi isteri baginda sering membuat penentangannya dengan sentiasa sedih dan menggugur kandungannya setiap kali beliau hamil. Peranan Tun Fatimah amat dihargai kerana beliau menentang seorang raja yang zalim dengan cara yang lemah lembut tetapi berkesan. Akhirnya, beliau dapat di perjuangannya apabila kenaikan Sultan Alauddin Riawat Shah kedua mengganti Sultan Mahmud Shah sebagai Sultan Melaka di Kampar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.